Nanti ada masa saya ambil pula kitab Fatwa Hadithiyah supaya tuan-tuan nampak apa perkataan agama kita tentang kekeliruan dalam mendirikan dalil. Kemudian kata musannif lagi wa khassa wa ja'ala syahadatan ya. Wa ja'ala syahadatain dalilan ala kamalil ahli sa'adah, dan telah menjadikan ia akan yang mengucap dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah tu bariskan. Dalil atas kesempurnaan bagi ahli orang yang mendapat bahagia. Jadi dekat sini kata musannif wa ja'ala syahadatain, dan dialah Tuhan yang menjadikan dua kalimah syahadah itu dalilan ala kamal ahli sa'adah. Dua kalimah syahadah tu menjadi petanda bagi seseorang itu dia betul ataupun tak betul. Kamal ahli sa'adah, maksudnya kesempurnaan orang yang bahagia. Apa maksud dia? Maksud dia sebenarnya berkisar pada satu hadis. Satu hadis yang diriwayatkan dengan dua riwayat. Jadi seorang periwayat mengatakan Nabi cakap begini, seorang periwayat mengatakan tak, Nabi cakap begini. Riwayat dia begini. Satu seorang sahabat Nabi meriwayatkan ada satu orang gembala kambing, dia melempang, dia penjaga kambing dia tu ada berbuat salah sampai kambing dia tu terkorban. Jadi dia marah kepada penjaga kambing dia tu, seorang perempuan. Jadi dia pun tampar. Jadi oleh kerana dia dah tampar, dia menyesal. Jadi dia kata, boleh tak ya Rasulullah, engkau tengok budak ni, kalau di Islam aku nak bebaskan. Jadi Rasulullah pun, satu orang sahabat kata, cerita dia begini. Dia kata, Rasulullah pergi, Rasulullah kata, di mana Allah? Lepas tu budak tu pun cakap, fis sama, Allah dekat langit. Lepas tu Rasulullah pun cakap dekat orang tu, a'tiqha fa innaha mu'minah. Nabi kata, bebaskan perempuan ni sebab dia tu orang yang dah Islam. Kemudian sahabat lain kata, tak, Nabi tak cakap macam tu. Yang Nabi cakap ketika Nabi datang jumpa perempuan tu, Nabi kata, atashhadina, adakah engkau bersaksi bahawa Allah tu Tuhan dan Nabi Muhammad tu pesuruh Allah? Budak tu kata, na'am, maksudnya aku dah bersaksi. Maksudnya dia pernah mengucap lah dua kalimah syahadah. Dia pernah mengucap, maksudnya aku pernah bersaksi. Jadi bila dia cakap aku dah bersaksi, maksudnya aku dah mengucap, Nabi kata, a'tiqha fa innaha mu'minah. Nampak tak ada dua cerita? Cerita dia lebih kurang nak membebaskan seorang budak yang gembala kambing ni, nak membebaskan, tapi ada dua cerita. Satu cerita mengatakan di mana Allah, satu cerita mengatakan tak, Nabi tak cakap macam tu. Nabi tanya, atashhadina, adakah engkau bersaksi? Jadi dibahaskan oleh ulama, orang nak masuk Islam secara mutawatir dengan apa? Orang nak masuk Islam, bila tuan-tuan nak masukkan orang tu dalam Islam, dia masuk dengan apa? Bila tuan-tuan ada orang kafir baru masuk Islam, macam mana tuan-tuan nak masukkan Islam? Adakah tuan-tuan cakap di mana Allah? Jawablah di langit. Barulah tuan-tuan tulis dia punya nama, dia dah masuk Islam, kita masuk dalam IC. Adakah macam tu? Ataupun tuan-tuan cakap mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu, dia pun sebut asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah, baru disebut. Yang kita ajar orang masuk Islam macam mana? Jawapan dia dengan dua kalimah syahadah dengan dalam kitab disebut wa ja'ala syahadatain dalilan, dan dialah Tuhan yang menjadikan dua kalimah syahadah itu akan sebagai dalil nak menunjukkan kamal ahli sa'adah. Maksudnya nak menunjukkan kesempurnaan seseorang itu betul kebahagiaan dia. Jadi nak cakap hadis yang mencakapkan Allah kat langit tu tak terpakai. Itu sebabnya ulama mengatakan hadis tu mutarib, sampai Al-Imam An-Nawawi tak meletakkan hadis tu di dalam bab akidah. Jadi boleh faham? Jadi itu sebabnya kalau hanya berpakai hadis tanpa ilmu, maka jadilah kita seperti mana yang disebutkan di dalam fatwa Syafi'i. Dikata apa? La ajahala min sahibil hadis illam yatafaqqah. Tiada jenis kebodohan lebih bodoh daripada orang yang mempelajari hadis, jikalau orang yang mempelajari hadis tu tidak belajar fiqh. Maksudnya kalau belajar hadis, dia merupakan orang yang paling bodoh daripada orang lain. Belajar hadis semata-mata, dia akan jadi orang yang paling bodoh. Ini yang kita tak tahu. Sebab apa yang digembar-gemburkan kita sekarang? Yang digembar-gemburkan kita belajar dalil, betul tak? Sedangkan tuan-tuan pun tak tahu macam mana nak pakai dalil. Boleh tak faham? Itu sebabnya guru Al-Imam Syafi'i, Ibnu Uyainah, apa dia kata? Innal hadith mudillatun illa lil fuqaha. Dia kata sesungguhnya hadis itu menyesatkan. Cuba dengar, ini bukan perkataan saya.
Sebab ada orang condemn dia kata perkataan saya. Ini bukan perkataan saya. Ibnu Uyainah mengatakan innal hadith mudillatun. Hadis tu menyesatkan illa lil fuqaha, melainkan bagi fuqaha. Maksudnya ahli fiqh betul-betul, baru mereka boleh pakai hadis, baru boleh nampak jawapan. Tapi kalau tak ada fiqh, baca hadis tu yang kata Allah dekat langit. Kemudian kita mendakwa manhaj Al-Quran. Sedangkan Al-Quran sendiri mengajar Nabi Ibrahim menggunakan akal untuk menentukan Tuhan tak bersifat dengan makhluk. Disebut apa? Inni la uhibbul afilin. Aku tidak suka pada yang tenggelam timbul. Sehingga Nabi Ibrahim menggunakan lafaz istifham inkari. Hadza rabbi. Dia nak katakan macam ni kena jadi Tuhan, tenggelam timbul, naik turun. Dekat situ dah nak menunjukkan manhaj Al-Quran sebenarnya memakai akal dan memakai nas. Itu cerita dia. Kalau tuan-tuan berat untuk memahami, sebenarnya memada. Saya bawa cerita ni supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat nampak dalil saja, dapat nampak cerita. Tapi kalau tuan-tuan susah untuk menampak dalil, sebenarnya memadai dengan tuan-tuan ikut Jabatan Agama dan memadai dengan tuan-tuan ikut atuk nenek tuan-tuan. Sebab atuk nenek kita tak sesat. Yang sesat yang baru-baru ni, yang cakap atuk nenek kita salah, yang cakap sifat 20 Nabi tak ajar. Yang itu yang sesatnya. Yang kita ni tak sesat. Cuma ketika dalam duduk di depan ni saya sebutlah beberapa cerita dan saya sebutlah beberapa hadis supaya tuan-tuan dapat wa'i. Maksudnya tuan-tuan dapat berfikir betul ataupun tak betul. Jadi kalau orang mengatakan hadis tu Nabi kata perempuan tu masuk Islam dengan kata Allah dekat langit, jawapan kita tak. Sebab hadis tu ada dua cerita. Jadi sahabat seorang kata macam ni, seorang kata macam ni. Takkanlah Nabi cakap dua-dua, betul tak? Bila benda tu nampak macam tak tepat, mestilah benda tu jadi keraguan, perlu kepada penghuraian, perlu kepada pendalilan yang lain. Jadi bila bawa datang pendalilan yang lain, ada hadis yang menceritakan tentang apa? Kalau tak salah saya inilah hadisnya disebut umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nabi kata aku disuruh untuk membunuh manusia. Maksudnya kalau ketika perang kan, kita bunuh manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga dia mengucap dua kalimah syahadah. Jadi menunjukkan dekat situ bila orang mengucap dua kalimah syahadah baru jadi Islam. Nabi tak cakap hatta yaqul Allah fis sama', tak. Nabi kata hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nabi kata macam tu. Jadi itu diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir tak boleh tolak. Itu sebabnya kita masuk Islam dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itulah sebenarnya tuan-tuan kepentingan yang pertama ilmu, yang kedua guru. Guru tu nak betul.